Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana masih bersama dengan kita, Alhamdulillah, di dalam bengkel Minda Komuniti Lestari. Jadi untuk sesi perkongsian yang seterusnya, ingin saya perkenalkan seorang profesor dari Universiti Sains Malaysia. Beliau adalah Profesor Dr. Haslan Abu Hassan. Beliau merupakan salah seorang pakar dalam bidang kajian tenaga. Untuk makluman, beliau juga sebelum ini adalah ketua kepada program pemindahan ilmu di bawah Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Dan pada masa yang sama juga, beliau merupakan bekas pengarah kepada program pemindahan ilmu di Universiti Sains Malaysia. Profesor Dr. Haslan banyak terlibat dalam program-program pemindahan ilmu dari universiti kepada komuniti dan masyarakat. Sebab kita lihat sebenarnya dari segi penduduk kita sendiri, komuniti dari Kampung Barakau, Libang dan juga Mahab iaitu Maliba, sebenarnya ada beberapa produk dan barangan yang memang mempunyai potensi untuk kita ketengahkan dan kita pindahkan kepada ahli dan generasi-generasi berikutnya supaya produk ni akan tahan lama dan tidak terhenti pada satu-satu generasi saja. Jadi untuk kita fahamkan, mengertikan tentang proses penerapan pemindahan ilmu ni dalam komuniti, jadi kita rasa memang sangat sesuai untuk kita jemput Profesor Dr. Haslan Abu Hassan bagi beliau memberikan perkongsian berkenaan dengan pemindahan ilmu dalam komuniti ke arah kelestarian perniagaan. Jadi dengan segala hormatnya saya jemput Profesor Dr. Haslan untuk memulakan perkongsian beliau. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua abang, kakak, adik-adik sekalian di Maliba. Jadi tajuk yang diminta oleh Dr. Zakaria dan juga Dr. Fatimah untuk saya persembahkan ialah pemindahan ilmu dalam komuniti ke arah kelestarian perniagaan. Satu tajuk yang amat berat ya kalau kita lihat kepada maksudnya. Okey. Slide yang kedua Dr. Fatimah. Okey, jadi kita mengenali dahulu apakah yang dimaksudkan oleh tajuk tersebut. Pertama, kita lihat kepada pemindahan ilmu. Pemindahan ilmu itu ialah satu proses memindahkan ilmu oleh seorang pakar. Dan saya dapati bahawa di kampung Maliba ni sebenarnya dah memang ada beberapa pakar. Jadi pakar ini tak semestinya seorang daripada universiti. Okey. Pakar ini seorang yang mempunyai ilmu. Dan kalau kita lihat kepada kehidupan kita di dunia ini, kita mestilah seorang yang beriman, berilmu, mengamalkan ilmu tersebut secara ikhlas. Ya. Jadi memindahkan ilmu atau berkongsi ilmu oleh seorang pakar kepada sasaran. Sasaran ini bagi bengkel kita ini, kita lebih merujuk kepada modal insan iaitu komuniti. Bagi tujuan menambah baik kualiti kehidupan komuniti di Maliba ini menerusi penjanaan pendapatan tambahan. Dia bukan menjadi core ataupun trust punca pendapatan tapi menjana pendapatan tambahan. Okay. Ilmu yang dipindahkan mesti mampu menyelesaikan pernyataan masalah yang dihadapi oleh komuniti di Maliba ini. Antaranya dalam bidang perkhidmatan. Contohnya chalet, kalau ada chalet, perkhidmatan chalet. Contoh yang lain ialah tagal itu, yang ikan itu juga adalah perkhidmatan. Apa dia ilmu yang mesti dibekalkan supaya perkhidmatan itu menjadi lebih baik. Next. Kemudian ilmu yang berkaitan dengan kualiti produk. Sama ada produk itu
berkaitan pertanian, perikanan ataupun kraftangan. Kemudian perniagaan yang lestari. Ilmu tentang perniagaan lestari itu telah diberi oleh Profesor Zakaria tadi. Kemudian ilmu tentang pemasaran produk. Saya dapati bahawa Sugar Bomb itu menggunakan digital marketing, which is good. Okay. Jadi pakar pengamal ilmu wajib memindah dan berkongsi ilmu secara ikhlas. Okay. Ini akan menyelesaikan masalah dari segi perniagaan tunggal. Kalau mereka yang mengamalkan perniagaan tunggal bergabung, berkongsi ilmu secara ikhlas, ini akan menaikkan produk tersebut, nilai produk tersebut. Ilmu mesti mempunyai ciri hands-on experience. Bukan teori sahaja, mesti mempunyai practical supaya dapat menimba pengalaman, supaya dapat mengetahui di mana kekurangannya, supaya komuniti dapat mengamalkannya dengan penuh komitmen dan bersifat pembelajaran sepanjang hayat. Jadi ilmu bersifat pembelajaran sepanjang hayat, maksudnya ilmu yang diterima itu dapat menyelesaikan masalah lain pada masa hadapan yang mempunyai persamaan atau kaitan dengan masalah sedia ada. Komuniti wajib menyatakan permasalahan dengan jelas dan spesifik. Maksudnya di sini ialah kena tepat menyatakan permasalahan tersebut agar pakar dan komuniti dapat merancang dengan baik proses pemilihan ilmu yang dikenal pasti. Next, Doktor. Fasa dalam pemindahan ilmu. Ini penting supaya komuniti faham apa dia steps. Ini tangga-tangga, anak tangga yang disebut oleh Profesor Zakaria. What are the steps diperlukan dalam pemindahan ilmu? Nombor satu, kenal pasti. Ini akan dilaksanakan oleh Dr. Zack dan juga Dr. Fatimah. Kenal pasti. Kenal pasti pakar dan ilmu yang berkaitan bagi menyelesaikan masalah komuniti. Jadi komuniti kena declare, kena isytihar apa dia masalah yang mereka ada. Dr. Jake dengan Dr. Fatimah akan kenal pasti pakar dan ilmu yang diperlukan. Kemudian pakar pula nanti perlu simpan, susun ilmu, ubah suai dan tambah baik mengikut keperluan yang ada di Maliba ini. Kemudian ilmu itu dipindah atau dikongsi secara teori dahulu kepada semua yang terlibat. Kaedah yang dilakukan sama ada menerusi seminar, bengkel ataupun kelas. Kemudian kena wujudkan satu saluran komunikasi antara pakar dan juga ahli komuniti bagi perbincangan penyelesaian masalah yang memerlukan kepakaran, kemahiran dan pengalaman. Next. Kemudian guna, fasa guna ini ialah pakar, okey, bersama komuniti mengguna ilmu bagi menyelesaikan permasalahan, membuat keputusan, menambah baik kualiti produk dan kecekapan ahli. Iaitu menukarkan ilmu teori ke praktikal menerusi latihan hands-on experience. Kemudian belajar. Ilmu yang telah dikongsi, komuniti boleh guna sebagai asas bagi penjanaan ilmu baru. Okey, atau yang lebih baik menerusi pengalaman yang diperolehi oleh komuniti tersebut. Ini yang kita panggil sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian tambah baik, komuniti menggunakan fasa belajar menambah baik secara terperinci ilmu bagi kegunaan masa hadapan. Jadi fasa belajar dan tambah baik ini berkaitan dengan pembelajaran sepanjang hayat.
Jadi ini memerlukan kreativiti dan inovasi komuniti. Bagaimana hendak menambah baik perkhidmatan dan produk yang boleh mereka bekalkan. Okay, next. Ilmu dan komuniti. Tidak dapat kita nafikan bahawa dari generasi ke generasi, ilmu tempatan telah dipindahkan di Maribah. Kita tidak boleh nafikan bahawa masyarakat di Maribah mempunyai ilmu-ilmu tertentu. Okey. Dan mempunyai pakar masing-masing. Okay. Jadi ilmu tempatan ini perlu ditingkatkan sesuai dengan peredaran masa bagi kemajuan insan dan juga kesejahteraan komuniti setempat. Seperti peningkatan ekonomi berasaskan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi seperti yang saya kata, komuniti mesti nyatakan secara spesifik ilmu tambahan yang dia perlukan bagi ilmu sedia ada, bagi menambah ilmu sedia ada dengan ilmu tambahan bagi membantu penjanaan ekonomi. Tadi saya lihat bahawa ada COBIS tadi, serunding. Bagaimana kita boleh tingkatkan lagi produk serunding COBIS ini. Namun penyataan masalah oleh komuniti perlu realistik bagi menjamin kejayaan projek yang dikenal pasti. Merangkumi infrastruktur. Ada atau tidak kemudahan mesin, contohnya yang bagi cekap menghasilkan produk. Bilangan ahli mencukupi atau tidak, dan kesungguhan ataupun komitmen setiap ahli. Ini sangat penting. Tak ada kesungguhan, komitmen, maka akan hidup segan, mati tidak mahu. Ini masalahnya. Next. Kelestarian perniagaan. Ini secara amnya, secara terperinci telah diberi oleh Profesor Zakaria tadi. Secara umumnya, apa yang dimaksudkan dengan kelestarian perniagaan ialah aktiviti perniagaan yang menguntungkan namun tidak menjejaskan alam sekitar, sosial dan ekonomi. Alam sekitar tidak menjejaskan alam sekitar, maksudnya sumber perniagaan diuruskan supaya tidak kehabisan. Contohnya buat kraft tangan menggunakan buluh ke, rotan ke, mengkuang ke, kita kena pastikan bahawa sumber itu masih ada berterusan, kekal tersedia untuk generasi akan datang. Jadi maksudnya sumber yang kita guna boleh mudah diganti dengan yang baru. Kemudian sosial pula, kelestarian dalam sosial tidak menjejaskan sosial. Aktiviti perniagaan itu tidak boleh menjejaskan kualitas kehidupan sosial di Maribah. Janganlah buat perniagaan tuak, katakan. Menghasilkan tuak. Itu akan menjejaskan sosial. Ini kualitas sosial di Maribah. Dan juga ekonomi. Ini saya maksudkan tidak menjejaskan ekonomi ialah perniagaan tunggal yang disebut oleh Dr. J. Mematikan ekonomi yang lain. Kita tidak mahu. Jadi kita mesti bersama-sama membangunkan perniagaan tunggal. Menerasi koperasi yang boleh diwujudkan. Kemudian secara khususnya terdapat 4 komponen ke arah kelestarian perniagaan. Pertama, model perniagaan yang baik. Ini Profesor Zakaria dah sebut tadi. Produk dan servis yang memberikan nilai kepada masyarakat dan memenuhi kehendak pelanggan. Kita janganlah buat perniagaan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Next. Penjenamaan produk dan servis yang baik. Ini sangat penting. Produk mesti ada jenama. Dan perkhidmatan yang baik. Bagi mendapatkan kepercayaan orang ramai, jenama merupakan anggapan
dan perasaan pasaran terhadap produk dan servis. Kemudian, komponen yang lain ialah keinginan untuk berinovasi dan terus maju. Ini sangat penting. Peredaran masa memerlukan kita untuk memperbaiki, menambah baik produk kita. Dan juga mesti ada keinginan untuk maju supaya perniagaan itu tidak jangka pendek. Jadi berinovasi agar kekal relevan dan melihat kepada teknologi baru termasuk pemasaran digital. Dengan COVID ini sangat penting melaksanakan pemasaran digital. Kemudian yang ini yang Dr. Jake sangat risau. Komponen yang keempat, berkongsikan ilmu bersama ahli komuniti. Ini sangat penting. Komuniti tempatan, komuniti bersebelahan dan masyarakat keseluruhan. Ilmu ini mesti dikongsi bagi mendapatkan sokongan dan menghasilkan impak yang menyeluruh. Okey. Jadi janganlah ada perasaan kalau kita melakukan perniagaan yang sama, produk yang sama, okey, kita akan mematikan saingan kita. Tidak. Kita mesti sama-sama membangunkannya. Okey. Next. Pernyataan masalah. Ini komuniti secara realistik kena isytiharkan kepada Dr. Fatimah dan Dr. Jake. Apa dia pernyataan masalah dari segi perkhidmatan. Contohnya tentang bonbon itu, yang tagar ikan itu. Kalau sesiapa pergi ke situ, kita ambil gambar dan kita bagi sijil. Itu satu contoh, menambah baik perkhidmatannya. Okay. Jadi kita ambil gambar, kita bagi sijil mengatakan bahawa mereka pernah hadir ke Marakau. Jadi ini meningkatkan nilai lawatan mereka. Produk. Adakah masalah dari segi jenama? Adakah masalah dari segi kualiti? Pembungkusan. Adakah pembungkusan itu menarik? Harga. Adakah harga itu sepadan dengan produk yang kita hasilkan? Dan juga pensijilan. Contohnya macam serunding Kobis itu. Sudah ada usaha untuk pensijilan? Sudah ada usaha untuk menyenaraikan nutrisi makanannya. Ini perkara yang meningkatkan nilai produk tersebut. Kemudian pensijilan halal. Okey. Pemasaran. Kita kena fikirkan apakah dia perkara dari segi pemasaran yang dihadapi oleh masyarakat sekarang. Okey. Jadi secara keseluruhan, apakah ilmu yang diperlukan bagi mengatasi permasalahan tersebut? Okay, next. Saya berikan contoh. Okay. Bagi kampung-kampung Mariba ini, saya berikan contoh projek CIC USM. CIC ini ialah Community Innovation Center. Ditubuhkan di bawah Pusat Pemindahan Ilmu. Yang mana saya juga jaga Community Innovation Center ini dibiayai oleh NCIA, Northern Corridor Implementation Agency, sebanyak 2 juta ringgit, melaksanakan beberapa projek pemindahan ilmu komuniti luar bandar. B40, golongan B40 ataupun IKC di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak bagi meningkatkan pendapatan. Okay. Komuniti yang dikenal pasti telah mempunyai ilmu asas projek. Sudah mempunyai ilmu tersebut. Atau sedang melaksanakan projek masing-masing namun mempunyai kesukaran menambah baik kualiti dan pemasaran produk yang dihasilkan. Jadi kita bantu. Kita pindahkan ilmu tentang bagaimana hendak meningkatkan kualiti produk dan juga bagaimana hendak memasarkan produk. Okay, next. Jadi bagi kumpulan B40, okay, kita memperkenalkan inovasi sosial. Kita memperkenalkan keusahawanan dan kita memperkenalkan kelestarian.
Okey, inisiatif kerajaan sebenarnya, okey, bagi menghasilkan masyarakat ataupun komuniti yang berpengetahuan, berilmu, berkemahiran, maksudnya praktikalnya lengkap, berinovasi dan berminda keusahawanan. Jadi kita ada 8 komuniti yang kita perkenalkan, berseri di Perlis. Dia memperkenalkan chalet kebudayaan, iaitu kita katakan sebagai warisan. Kemudian di Jerlun kita ada ladang kelulut, diusahakan oleh warga emas. Kita ada di Sik ladang kelulut juga. Okey, kemudian di Kubu Gajah di Perak, Sik itu di Kedah. Kubu Gajah di Perak kita ada pusat kelulut. Semua madu kelulut yang dihasilkan di Jerlun dan Sik dibawa ke Kubu Gajah untuk diproses. Okey, itu pusat kelulut. Ladang kelulut pun ada di Kubu Gajah. Kemudian Pedu kita ada produk ikan keli. Libung Tebal kita ada Roselle. Libung Tebal di Perak. Pedu itu di Kedah. Lekir di Perak juga kita ada pengupayaan OKU. Orang kelainan upaya. Orang kelainan upaya bukan maksud orang cacat sahaja. Termasuk ibu tunggal. Kita panggil sebagai orang kelainan upaya. Jadi kita ada jumlahnya 126 isi rumah. Okey, 126 isi rumah P40 IKC yang terlibat dalam 8 projek ini. Purata tambahan pendapatan isi rumah, setiap isi rumah meningkat dari 600 ke 900 ringgit sebulan. Bagi komuniti pula yang terlibat, contohnya Jerlun, Sik, Kubu Gajah, peningkatan pendapatan sebulan antara 10 hingga 20 ribu ringgit. Okey. Inovasi yang kita perkenalkan ada 29 elemen inovasi. Nanti saya tunjukkan. Pembangunan produk kita ada lebih kurang 28 produk yang dihasilkan daripada program CIC ini. Next. Model pelaksanaan CIC ini berasaskan kepada yang di bawah itu inovasi sosial, keusahawanan dan juga kelestarian. Di sebelah kanan itu kita ada libat sama. Siapa yang terlibat? Komuniti, pemimpin tempatan perlu memainkan peranan. Okey. Kemudian agensi kerajaan. Pemilihan projek ataupun pemilihan komuniti berasaskan beberapa kriteria. Kita lihat kepada infrastruktur, keahlian dan juga komitmen ahli-ahli projek yang terlibat dalam projek. Kemudian pengembangan projek, kita ada pakar iaitu akademik yang memindahkan ilmu kepada komuniti bagi capacity building, pembangunan modal insan. Ya. Kemudian kita ada pemantauan projek setiap 3 bulan, kita pantau projek. Projek dijalankan selama 2 tahun. Ya. Jadi setiap 3 bulan kita pantau. Jadi ini akan membudayakan inovasi untuk menyokong pembangunan komuniti yang lestari. Terusnya menyokong NBOS, National Blue Ocean Strategy. Okay, next. CIC Pedu ikan keli. Di sini saya akan beritahu apa dia inovasi yang kita perkenalkan kepada pengusaha produk ikan keli ini. Kita memperkenalkan teknologi pemakanan organik. Jadi ikan yang dihasilkan itu adalah ikan keli yang bersih, tidak berbau. Sebab kita memperkenalkan selain daripada pellet makanan ikan, kita tambah juga dengan azolla. Azolla dan juga kita tambah dengan black soldier fly larvae. Dua ini kita tambahkan kepada pellet makanan ikan, jadi tak banyaklah pellet makanan ikan yang perlu dibeli. Kemudian inovasi kedua yang kita perkenalkan ialah pengeringan ikan keli tersebut secara bersih di dalam rumah solar. Okey, jadi
dua ilmu ini kita pindahkan makanan organik ini daripada teknologi industri. Kemudian rumah solar ini ialah akademia daripada electronic engineering. Kita buat rumah solar, keringkan ikan keli di dalam rumah solar, jadi bersih, tidak ada lalat. Okey, ikan di siang di luar rumah solar terus dimasukkan, dikeringkan, kemudian dikeluarkan untuk dibungkus. Okey, jadi kebersihan itu terjamin. Jadi kita mendapat pensijilan halal sebab bersih. Kemudian inovasi yang seterusnya kita perkenalkan ialah pembungkusan dan juga sos bagi ikan keli kering ni. Kita ada sos ikan bakar, kita ada sos asam pedas, kita ada sos masak lemak cili. Okay, dan kita bungkuskan dan kita pasarkan. Seterusnya, next Dr. Fatimah. Kemudian kita ada rakan industri yang membantu memasarkan produk ikan keli kering dengan sos yang berbeza ini. Kita menggunakan satu ejen yang dinamakan Usam Waksa. Usam Waksa ini ialah ejen yang menghubungkan industri kecil sederhana tempatan ke pasaran antarabangsa. Jadi produk ikan keli ini pergi ke Saudi Arabia. Sebab mereka Usam Waksa ada ejen di Saudi Arabia yang memperkenalkan produk ikan keli kering dengan sos yang berbeza. Okay, next, Dr. Fatimah. Lebah kelulut, madu kelulut pula di CIC Kubu Gajah, Jelun Sik. Okay. Jadi kita dapati bahawa bagi lebah kelulut ini sangat sesuai untuk mereka yang terdiri daripada golongan warga emas dan sangat sesuai bagi mereka yang mempunyai masa yang banyak seperti mereka yang bekerja di ladang kelapa sawit. Okey, di Kubu Gajah itu sebenarnya ialah peneroka Felda yang melaksanakan lebah kelulut ini. Jadi kita memindahkan ilmu kepada mereka supaya mereka menukarkan madu secara tradisional yang dibubuh di dalam botol yang berwarna gelap kepada madu yang mempunyai kualiti perubatan dengan pembungkusan yang sangat menarik. Okey. Jadi kita di sini hendak meningkatkan pengeluaran makanan iaitu keselamatan makanan, food security yang berkaitan dengan madu dan juga kelangsungan biodiversity. Sebab kita dapati apabila ada lebah kelulut di kawasan kebun buah-buahan di Kubu Gajah, pokok buah-buahan, pokok kelapa, pokok jering semua, dia punya buah itu menjadi lebih banyak. Jadi di situ biodiversity itu meningkat. Jadi sebelah kiri itu, inovasi yang kita perkenalkan ialah Mustafa High. Dulu madu kelulut diambil daripada kayu yang dipotong. Okey, daripada pokok. Jadi kita memusnahkan pokok. Kemudian di atas kayu balak itu kita letakkan rumah supaya madu dihasilkan oleh lebah kelulut. Tapi sekarang kita tak guna lagi balak, kita guna Mustafa High. Di bahagian bawah Mustafa High itu, di situ kelulut itu masuk. Okey, kemudian akan menghasilkan madu di bahagian atas Mustafa High tersebut. Dan kita menggunakan modul bagi melatih mereka melaksanakan program lebah kelulut ini. Kemudian kita memperkenalkan Hilda System. Hilda System ini ialah alat yang mengeringkan madu kelulut. Sebab madu kelulut yang dihasilkan mempunyai kandungan air yang tinggi sehingga 21%. Jadi itu akan menyebabkan madu menjadi masam. Jadi kita proses keringkan supaya kurangkan kandungan air, kemudian dapatkan persijilan halal dan kita bungkus. Dan kalau anda berada di KLIA, anda akan dapati bahawa ada beberapa kedai yang telah menjual produk ini.
Okay. Next. Inilah gambar aktiviti projek penternakan kelulut. Jadi sebelah kiri itu kita ada gambar balak dan juga rumah kelulut itu. Sekarang ini kita tukar pada konsep Mustafa Haid, tidak ada lagi balak. Jadi kita boleh pindahkan ratu lebah kelulut itu dan menambah bilangannya menggunakan Mustafa Haid. Okay. Next. Inilah latihan yang diberikan kepada sik, jelun dan juga kubu gajah dalam penternakan kelulut. Lelaki yang memakai topi itu ialah Dr. Mustafa. Dr. Mustafa inilah pakar dalam lebah kelulut. Dia daripada Jabatan Neurologi. Ya, dia menggunakan lebah kelulut berkualiti tinggi untuk kajian bagi otak, bagi minda. Okey, bagaimana kesannya. Kemudian ada lelaki yang bagi ceramah tu di tengah tu, tu saya lah tu. Okey. Okey, kemudian gambar bersama warga-warga emas yang melaksanakan aktiviti penternakan kelulut. Okey, next. Ini dia sijil halal dan juga syarikat yang ditubuhkan. Dr. J, ini yang kita hendak. Kita hendak perniagaan tunggal menumbuhkan syarikat. Daftar. Kemudian pastikan bahawa perniagaan itu bersama-sama dibangunkan supaya Malakal, Malibah ini menjadi, bila tanya tentang satu produk itu, Malibah tempatnya. Okay, next. Inilah di Lekir, Perak. Ini melibatkan perniagaan jeli kelapa, puyuh dan juga minyak kelapa dara bagi orang kelainan upaya. Program ini diuruskan oleh CIC USM melibatkan banyak agensi kerajaan yang lain. Okey, seperti Jabatan Pertanian, Jabatan Veterina, Pharma, Jabatan Tenaga Malaysia, Tenaga Kerja, Jabatan Kebajikan, JAKIM. Okay. Ini melibatkan agensi lain juga. Dan projek CIC Lekir ini telah dipilih sebagai projek National Blue Ocean Strategy. Okay. Jadi anda lihat lelaki yang bertongkat itu bersama dengan bekas Perdana Menteri kita yang dahulu. Okay. Next. Jadi jeli kelapa, apa masalah dengan jeli kelapa ini? Jeli kelapa ini hanya boleh bertahan 2 hingga 3 hari. Jadi maksudnya kalau kita nak pasarkan jeli kelapa ini di luar Lekir, kawasan yang jauh seperti ke Kuala Lumpur, kita tidak dapat pasarkan sebab dia punya tempoh hayatnya hanya singkat, iaitu 2 hingga 3 hari saja. Jadi dengan menggunakan pakar daripada Pusat Pengajian Teknologi Industri, kita perkenalkan inovasi kepada produk ini sehingga kan produk ini boleh bertahan sehingga 1 minggu. Okey, jadi dia boleh dipasar ke kawasan yang lebih meluas. Jadi projek jeli kelapa ini apabila telah dapat diluaskan pemasarannya, maka pengusaha utama telah dapat meningkatkan bilangan pekerja sebab ada permintaan yang tinggi. Okay, next. Puyuh Lekir ini juga, puyuh ini kita kurangkan pellet makanan dengan memperkenalkan black soldier fly punya larvae. Jadi puyuh ini puyuh yang kita katakan sebagai lestari. Okay, lestari. Okay, next. Minyak kelapa dara ini diusahakan oleh ibu tunggal. Okay, jadi ibu tunggal tidak dapat menghasilkan minyak kelapa dengan banyak sebab kekurangan mesin. Okay, dan juga pembukusan mereka tidak menarik. Jadi next, Dr. Fatimah, kita bekalkan mereka dengan mesin, okay, supaya mereka dapat menghasilkan dengan lebih banyak minyak kelapa dara, dan juga kita bekalkan mereka design, okay,
iaitu minyak boleh dijual di dalam botol atau boleh dijual dalam bentuk kapsul. Jadi kita berikan mereka ilmu berkaitan supaya bentuk produk itu boleh dijual dalam bentuk yang pelbagai. Okay, next. Pertanian dalam bandar. Jadi saya harap rakan-rakan semua telah dapat lihat apa dia inovasi yang telah saya berikan contoh tadi yang berkaitan dengan kelestarian dan juga keusahawanan. Okay. Akhir sekali saya nak perkenalkan pertanian dalam bandar. Pertanian bukan saja boleh kita lakukan di luar bandar. Akan sampai satu masanya nanti, okey, apabila sudah tidak ada lagi mencukupi tanah, kita terpaksa melakukan pertanian dalam bandar. Jadi saya laksanakan pemindahan ilmu kepada warga USM terpilih tentang penanaman padi di dalam polybag menggunakan baja organik di atas bumbung perpustakaan. Padi organik, okey, ini adalah sama dengan padi organik yang dilaksanakan oleh Profesor Zakaria. Saya mendapatkan benih daripada sumber yang sama, tapi saya ubah konsep di atas bumbung, okey, menggunakan polybag. Jadi dia menekankan aspek keselamatan makanan sampai satu masa nanti mungkin orang bandar kena tanam makanan sendiri, dan juga aspek kelestarian kerana kita menggunakan baja organik. Okay. Jadi aktiviti ini saya lakukan bagi menyokong aktiviti kurikulum Pusat Pengajian Sains Kaji Hayat, biologi. Belajar mereka melaksanakan ini dan juga menyokong aktiviti co-curriculum yang dilaksanakan oleh Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, sebab mereka ada pelajar yang terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan, dan juga menyokong keusahawanan, iaitu pelajar-pelajar daripada Pusat Pengajian Pengurusan menjual padi organik ini, okey, bagi aktiviti kurikulum mereka. Next. Ini ialah penyediaan tapak semaian padi organik yang ditanam di dalam polybag. Jadi ada beberapa pelajar yang menanam padi. Kemudian apabila padi membesar, saya pergi buat pemantauan. Kemudian apabila padi itu masak, saya terpaksa menggunakan jaring bagi mengelak burung daripada datang makan semua padi tersebut. Okay, next. Kemudian kita menuai padi. Padi dituai oleh ketua perpustakaan sebab kita menggunakan bumbung perpustakaan. Jadi saya jemput dia untuk merasmikan penuaian padi. Kemudian kita sediakan pembungkusan yang menarik bagi padi tersebut. Jadi padi ini harganya sekarang ialah lebih kurang 10 hingga 15 ringgit 1 kilogram padi organik ini. Jadi dia sangat sesuai untuk mereka yang ada kencing manis semua, okey, ada penyakit darah tinggi, sangat sesuai untuk mereka. Okay, next, Dr. Fatimah. Kesimpulan tentang kenapa pentingnya pemindahan ilmu kepada komuniti. Penting dalam kelestarian perniagaan bagi menghasilkan komuniti berilmu yang kreatif, berinovasi, ini sangat penting, inovasi itu, dan sentiasa peka dengan kemahuan pelanggan. Ilmu yang berkaitan dapat menjana pendapatan tambahan, menerusi perkhidmatan yang terbaik, produk yang berkualiti tinggi, perniagaan yang lestari dan pemasaran yang cekap. Terusnya meningkatkan kualiti hidup dan penjenamaan komuniti. Sekian, terima kasih. Ilmu untuk semua, ya. Itu ialah logo Pusat Pemindahan Ilmu. Ilmu untuk semua peringkat kebangsaan. Okey. Terima kasih Dr. Jake dan Dr. Fatimah dan rakan-rakan semua. Terima kasih, Prof.
Terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Haslan Abasan di atas perkongsian tersebut. Masya Allah banyak betul perkongsian. Menarik Prof tengok kejayaan-kejayaan komuniti terutama luar bandar. Jadi saya rasa pasti komuniti-komuniti kita dekat Maliba ni, Marakau, Libang dan juga Bahab pasti rasa lagi semangat untuk majukan lagi supaya kita boleh capai sosioekonomi yang lebih baik. Jadi